A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam pelajaran fiqhul ibadah, dan hari ini kita akan sambung perbincangan mengenai zakatul amwal, zakat harta, bahagian yang ketiga. Baik, sebelum kita teruskan, kita lihat jawapan kepada kuis yang lalu. Ini Hamdan jumpa timah yang bernilai RM200,000. Adakah wajib dia membayar zakat? Baik, kalau kita bincang dalam bab zakat galian, timah tidak mencukupi syarat, iaitu timah ini bukan jenis logam emas dan perak yang merupakan syarat wajib harta galian dikenakan zakat. Baik, jadi kalau kita jawab dari sudut itu, timah ini tidak dikenakan zakat. Tetapi nilai yang banyak, ini RM200,000 contohnya, kalau dah diniagakan ataupun dijual timah tersebut, kemudian dapat duit, disimpan pula cukup haul 12 bulan, maka mungkin dikenakan zakat dalam bab yang lain pula. Baik, timah tidak dikenakan zakat kerana dia bukan emas dan perak. Ini adalah pendapat syarat yang ada pada fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Qaul muktamad, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, meletakkan syarat yang wajib dikenakan zakat hanyalah emas dan perak. Tetapi terdapat pendapat yang kedua, pendapat yang lain yang mengatakan apa saja logam yang ditemui yang boleh ditempa juga boleh dikenakan zakat. Mungkin perbincangan semasa mungkin lebih kepada pendapat yang kedua lah. Tetapi kalau ikutkan perbincangan asal ataupun apa yang termaktub dalam kitab fiqh Syafi'i, yang muktamad ialah selain daripada emas dan perak tidak dikenakan zakat. Baik, kita sambung zakat urud tijarah. Ini zakat barangan perniagaan. Apakah dia urud tijarah? Kullu sil'atin yutajiru fiha al-insan. Ini setiap barang yang diniagakan oleh manusia. Okey, barang di sini kita tetapkan yang ditetapkan oleh syarak ialah barangan yang bermanfaat dan bukanlah jenis barang-barang yang diharamkan syarak. Contohnya kalau ada yang berniaga arak, na'udzubillah min zalik, atau ada yang menjual rokok contohnya, barang-barang ini diharamkan syarak. Jadi kalau diniagakan tidak patutlah, dan tentunya tidak ada zakat pada barang-barang yang diharamkan tersebut. Tetapi selain daripada itu, ini barang-barang yang umum yang harus diniagakan, apa saja barang yang boleh diniagakan, kalau dapat syarat-syaratnya, cukup syarat-syaratnya, maka wajiblah dikenakan zakat. Baik, dalil pensyariatan zakat, kita lihat ayat Al-Quran dahulu. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari usahamu yang baik-baik. Wal muradu bil kasbi at-tijarah, dan yang dimaksudkan dengan dalam ayat ini ma kasabtum, yakni al-kasbu, yang dimaksudkan dengan al-kasbu itu ialah perniagaan. Baik, seterusnya kita lihat dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Samrah bin Jundub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nakhruja as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'i. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk jual beli. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk mengeluarkan zakat dalam barang-barang perniagaan. Dan dalil ijma', ajma'al ulama ala masyru'iyyati zakati urud tijarah. Ulama telah sepakat tentang pensyariatan, yakni kewajipan mengeluarkan zakat barangan perniagaan. Baik, syarat-syarat wajib zakat urud at-tijarah. Ada 4 syarat ni. Yang pertama, milkul ardi bi'aqdin fihi 'iwadin. Seseorang itu memiliki barang dengan akad jual beli. Baik, dia barang yang kita dapat, kalau kita dapat secara hadiah dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam syarat inilah. Jadi barang yang dimaksudkan di sini adalah barang yang dibeli kemudian nak diniagakan. Itu berkait dengan syarat yang kedua. Yang kedua iaitu niyatu tijarah inda tamallu, berniat untuk diniagakan ketika memiliki barang tersebut. Jadi beli barang banyak-banyak, contohnya bukan dia nak pakai, rupanya dia nak diniagakan. Kalau begitu, maka dia ada tanggungjawab dalam bab zakat urud at-tijarah kalau cukup syarat-syaratnya. Syarat yang ketiga, kamalu nisabi dhahabi wal fiddah. Cukup nisab emas dan perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak ada 267 gram kalau tak silap, semak sebelum nanti. Cukup nilainya bersamaan dengan nisab emas dan perak, maka kenalah keluarkan zakat. Tetapi
kena penuhi dahulu syarat yang keempat, iaitu haulanu al-hauli, genap setahun. Dia berniaga selama setahun, contohnya selepas setahun dinilaikan barang dagangan yang dia ada dan hasil perniagaan yang dia ada, kalau dijumlahkan yang baki ataupun mungkin adalah cara kiranya, kalau cukup emas, nisab emas dan perak dan cukup jumlah 12 bulan tu, maka wajiblah dikenakan zakat kalau cukup syarat-syaratnya. Baik, berikutnya kita lihat zakat az-zuru' was-thimar, zakat tanaman dan buah-buahan. Az-zuru' was-thimar itu ialah ma yuqtatahu an-nas fi ahwalihim al-'adiyah wa yumkinu idkharuhu duna an yafsad. Yani tanaman dan buah-buahan itu ialah sesuatu yang dimakan oleh manusia dalam keadaan kebiasaannya, dalam keadaan sehariannya, contohnya makanan ruji lah, dan boleh menyimpannya tanpa rosak. Makanan tu boleh disimpan. Tak semua makanan boleh disimpan lama. Simpan lama-lama, kebanyakan makanan boleh rosak. Jadi adalah jenis-jenis makanan ataupun tanaman dan buah-buahan yang tertentu yang kalau disimpan dengan lama, ia masih boleh lagi dimakan. Maka itu yang diwajibkan zakat. Baik, jadi jenis tanaman-tanaman, maka kita lihat ada 4 jenisnya. Yang pertama, al-hintah, gandum. Gandum ni orang gunakan untuk buat roti, dikisar dan sebagainya. Macam-macam jenis makanan boleh dibuat daripada al-hintah ataupun gandum. Yang kedua, al-aruz, beras, yang menjadi makanan ruji orang-orang Asia, di Malaysia khususnya. Yang ketiga, al-adas, kekacang. Ada banyak jenis kacang, juga menjadi bahan makanan bagi setengah kaum ataupun setengah negara. Kekacang menjadi makanan ruji. Dan jenis yang keempat, al-thimar, yakni buah-buahan. Dan diperincikan lagi, buah-buahan itu ada 2 jenisnya, iaitu at-tamru, kurma, dan yang kedua al-inabu, anggur. Baik, tamar ataupun kurma boleh dikeringkan dan disimpan untuk jangka masa yang lama. Begitu juga anggur. Kalau anggur dikeringkan, dia jadi apa? Dia jadi kismis. Kismis, minda ke apa, itu yang dah diproses lah, disimpan. Tapi 2 jenis buah ni boleh tahan lama, maka diwajibkan zakat kalau cukup syarat-syaratnya. Baik, kita lihat dalil pensyariatan zakat tanaman dan buah-buahan pula. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Sadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari kamu memetik atau menuainya. Ini yang berkait dengan tanaman buah-buahan. Baik, hadis yang kedua ataupun dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Attab bin Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasu al-'inabu kama yukhrasu an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban kama tu'khadhu sadaqatun nakhli tamran. Dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anggur ditaksir, dikira sebagaimana kurma, dan zakatnya diambil setelah dalam keadaan kering, seperti mana kama tu'khadhu sadaqatun nakhli, seperti mana diambil zakat daripada kurma yang telah kering. Ini dalil tentang zakat anggur dan juga zakat kurma. Baik, tersalah susun. Baik, zakat tanaman, dalil yang kedua daripada hadis an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqat as-sama' wal 'uyun aw kana 'athariyan al-'ushur wa ma saqiya bin nadhi nisful 'ushur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi telah bersabda, tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air atau mendapat air dari saliran, yakni melalui akarnya, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya 1/10. Ini jenis tanaman yang pertama, cara disiram bagaimana. Dan tanaman yang diairi dengan penimba, ini ada orang yang menyiramnya, hendaklah dikeluarkan zakatnya 1/20. 1/20, maka nilainya sedikit berbanding jenis yang pertama. Baik, dalil yang ketiga ialah daripada al-ijma'. Ajma'al ulama' ala masyru'iyyati zakah fi az-zuru' wa thimar. Ulama telah sepakat tentang pensyariatan, yakni kewajipan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan. Tidak ada ulama yang tidak sepakat dalam hal ini. Baik, apakah syarat-syarat wajib zakat az-zuru' wa thimar pula? Bagi az-zuru' ada 4 syarat-syaratnya.
Baik, syarat yang pertama ialah an-nisab, yakni cukup nisab. Yakni nisab yang ditentukan kita akan tengok ya. Yang kedua al-iddikhar, jenis tanaman itu boleh disimpan. Maknanya kalau makanan tu dah dituai habis, tak perlu dizakatkan. Tetapi kalau makanan tu dituai, contohnya beras, gandum dituai, kemudian disimpan dalam tempoh masa yang lama, maka itu yang akan dinilaikan untuk dikenakan zakat. Yang ketiga al-milkut tam, milik sempurna, bukan milik toke ataupun milik pemilik syarikat contohnya, dia bekerja je kat situ, bukan milik orang lain tapi milik dia sendiri. Kalau dia milik sendiri, contohnya orang yang memiliki syarikat itu yang memiliki beras contohnya, maka kat situ dinilaikan dia memiliki pemilikan yang sempurna, dia wajib keluarkan zakat. Dan syarat yang keempat al-uqtiyat, yakni makanan yang mengenyangkan, makanan ruji lah. Baik, syarat bagi as-simar pula ada 5. Tambahannya yang terakhir 1 hingga 4 sama saja seperti az-zuru', tetapi yang ke-5 itu ialah buduwus salah, yakni buah itu masih boleh dimakan, disimpan dalam keadaan yang lama, dan bila diperhatikan ia masih boleh dimakan, maka kalau cukup syaratnya boleh dikeluarkan zakat. Baik, miqdar ataupun kadar zakat zuru' masimar, kadarnya ada 2 jenis ya. Tetapi jumlahnya ialah khamsatu awsaq, 5 awsuq yang bersamaan dengan 1300 kilogram. Kalau tersimpan sebanyak itu, maka boleh dikeluarkan zakat. Yakni sekiranya tanaman itu diairi dengan al-matar, air hujan ataupun air mata air dan sebagainya yang semula jadilah, maka 1/10 ataupun 10% daripada jumlah yang ada wajib dia keluarkan zakat. Jenis yang kedua pula, kalau diairi tanaman itu dengan tenaga buruh contohnya, ataupun mungkin dengan tenaga haiwan, ada perbelanjaan yang lain, maka nilaiannya adalah 5% sahaja ataupun 1/20 daripada keseluruhan harta ataupun tanaman dan buah-buahan yang dimiliki oleh seseorang. Baik, itu sahaja mengenai zakat tanaman. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri topik kali ini, ada satu kuis. Baik, durian adalah sejenis buah, maka adakah ia dikenakan zakat? Sila jawab dan berikan alasan kenapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.